Baik, selamat sejahtera pelajar-pelajar semua tingkatan 2. Baik, rakaman video ini cikgu khas untuk rakamkan untuk membincangkan latihan PBD yang terdapat di dalam modul anda. Okey, jadi untuk rakaman ini ialah cikgu nak bincangkan untuk bab 1. Jadi pelajar boleh keluarkan buku modul dan buka muka surat 3. Okey, cikgu akan mula dengan dari muka surat 3 dan pelajar boleh tandakan dengan pen merah dan juga jika ada kesalahan, pelajar boleh buat pembetulan. Baiklah, kita lihat ini muka surat 3. Okey, lengkapkan peta pokok di bawah mengenai jenis skala. Okey, jadi ada 3 skala, skala penyata, skala lurus dan pecahan wakilan. Jadi pelajar boleh tandakan jawapannya, semak jawapan. Dan nombor 2, nama sama ada ialah jarak mutlak ataupun jarak relatif. Jika meter atau kilometer ialah jarak mutlak. Dan jika dalam ringgit, dalam kos ataupun dalam masa berapa minit, berapa jam, dia adalah jarak relatif. Jadi pelajar semakkan jawapan anda. Okey, dan seterusnya soalan 3, lengkapkan peta dakap ini jenis skala dan juga jarak. Samalah ada 3 skala sini, skala lurus, skala penyata dan pecahan wakilan. Dan sini ada keterangan tentang skala itu dan ini jenis jarak. Okey, tentang yang detail kamu boleh menonton video yang sebelum itu cikgu sudah bagikan ataupun rakaman yang telah cikgu rakam sebelum itu tentang pengajaran bab ini. Okey, jadi pelajar untuk ini hanya semakkan jawapan anda. Okey, untuk soalan 4 di muka surat 4. Okey, A dia kata, langkah mengukur jarak sekolah dari balai polis melalui jalan raya. Baik, untuk ini kata kuncinya ialah melalui jalan raya. Ini sangat penting. Maksudnya dia nak kamu ukurkan jarak sekolah dari balai polis. Mananya sekolah? Ini sekolah dan ini dia balai polis. Jadi pelajar mesti ukur ikut jalan raya. Okey, ukur ikut jalan raya. Tak boleh letak pembaris di antara dua tempat itu, tak boleh. Mesti ukur jalan raya dan oleh kerana jalan raya ini adalah dalam bentuk lengkungan, jadi pelajar mesti guna benang. Okey, jadi pelajar kamu mesti guna benang untuk ukurkan jarak ini. Dan kamu akan dapat 2 cm. Jika kamu dapat 2.1 cm, maka cikgu boleh terima. Okey, lepas dapat sentimeter, kamu lihat jarak sebenar. Nombor 2 dia nak kamu ukur jarak sebenar. Jadi kamu mesti ambillah 2 cm ini, iaitu tadi yang kamu ukur ini, tulis di sini. Jika kamu dapat 2.1, maka sini tulis 2.1. Okey, lepas tu darab dengan apa? Jadi pelajar mesti lihat skala. Setiap kali lihat skala, lihat nilai yang tepi kosong itu ialah apa. Sekarang ialah 2. Maksudnya 1 cm ialah mewakili 2 kilometer. Jadi kita ambil 2 ini letak di sini. Okey, jadi dapat 2 darab 2 kilometer ialah bersamaan 4 kilometer. Jika kamu tadi ialah 2.1, maka sini kamu akan dapat 4.2. Yang ini cikgu boleh terima. Tetapi jika kamu dapat jauh daripada 2 cm, maka cikgu tak dapat terima jawapan kamu. Kamu perlu ukur sekali lagi. Okey? Baik, next kita lihatkan B, langkah mengukur jarak lurus di antara masjid dengan kampung baru. Jika kita nak mengukur jarak lurus, ialah guna apa? Guna alat pembaris, jangka tolok dan juga jalur kertas. Dan ukurannya, macam mana kita nak ukur jarak lurus? Sekarang kata kuncinya ialah jarak lurus.
Jadi kita carikan mananya masjid. Ini dia kan masjid di sini dan kampung baru ialah di sini. Okey. Jadi kamu hanya letakkan pembaris di antara dua tempat ini. Kamu letak pembaris cikgu di sini tak letak pembaris. Okey. Kamu letak pembaris dan ukurkan tengok berapa sentimeter. Jawapannya ialah 3 sentimeter. Okey, jika kamu dapat 3.1 pun boleh. Plus minus 0.1 cikgu boleh terima. Jadi jarak sebenar sama juga ambilkan jarak yang kamu ukur ini letak di sini berapa sentimeter dan ambilkan skala itu letak di sini. Jadi 3 darab 2 ialah 6 kilometer. Ini adalah jarak sebenar. Okey? Baik, cikgu padamkan dulu. Okey. Baik, seterusnya kita lihat C. Langkah mengukur jarak melengkung sungai Lansat. Okey, dia nak kamu ukurkan sungai Lansat. Jadi mengukur jarak melengkung kita menggunakan benang putih. Jika pelajar tulis benang, cikgu pun boleh terima jawapan anda. Pembaris dan jalur kertas. Ukuran panjang sungai Lansat. Jadi pelajar kamu mesti ukur dengan benang. Okey, kerana sungai adalah jarak melengkung. Jadi kamu letakkan benang di antara dua X itu dan kamu ukurlah. Okey, mengikut lengkungannya dan kamu akan dapat 6 sentimeter. Okey, beza 0.1 boleh terima dan ambillah 6 sentimeter itu letak di sini dan darab dengan skala. Okey, itu 2 letak di sini. Jadi kamu akan dapat jarak sebenarnya 12 kilometer. Cikgu berharap kamu jangan salin jawapan sahaja, kamu mesti ukur sendiri. Supaya nanti peperiksaan kamu barulah boleh menjawab soalan yang dalam bentuk ini. Okey? Baik. Next. Dikirakan jarak sebenar berdasarkan skala peta yang diberikan dalam jadual. Maksudnya sekarang dia sudah tukarkan skala. Okey? Dia sudah tak mau guna skala yang terdapat di peta ini. Dia nak kamu gunakan skala ini. Jadi sama keterangan di sini sama dengan yang di depan. 1 jarak sekolah dari balai polis melalui jalan raya. Tadi ini kan ukur jarak sekolah dari balai polis kan ini ialah 2 sentimeter. Betul tak? 2 sentimeter. Jadi jika 2 sentimeter, kita gunakan skala sekarang ini, iaitu tengok tepinya ialah berapa, tepi kosong, ialah 3. Jadi kita mesti ambil yang tadi 2 sentimeter yang di sini, mesti darab dengan 3. Darab. Okey, kita mesti darab dengan 3. Jadi akan dapat 6 kilometer. 6 kilometer ialah jarak sebenar. Okey, dan nombor 2, jarak lulus di antara masjid dengan kampung baru. Tadi masjid dengan kampung baru kita dapat berapa? Dapat 3 sentimeter. Jadi 3 sentimeter itu juga darab dengan 3. Jadi kita dapat 9 kilometer. Okey? Dan panjang Sungai Lansat, kita lihat balik. Tadi panjang Sungai Lansat yang kita dapat ialah 6 sentimeter. Okey, ialah 6 sentimeter. Jadi 6 darab dengan 3, jadi dapat 18 kilometer. Okey, dan E, dia kata lengkapkan jadual berikut berdasarkan skala. Dia guna pula skala ini. Ini skala apa? Skala pecahan wakilan. Di sini sebenarnya skala ini ialah 1/50,000 sentimeter. Jadi kita nak tukarkan 50,000 sentimeter itu kepada kilometer. Iaitu macam mana buat? Kita move ke depan, gerak ke depan 5 langkah. Okey? Dari belakang. Jadi macam ni. 1, 2, 3,
4, 5. Ingat, setiap kali ialah 5 langkah, okey? Jadi perpuluhan di depan 5. So, ialah 0.5. Maksudnya, skala ini ialah 1 sentimeter mewakili 0.5 kilometer. Jadi jika kita lihat yang nombor 1 itu, dia kata jarak sekolah dari balai polis sama dengan ini, ialah 2 sentimeter kan. Jadi kita ambil 2 sentimeter ini, darab dengan 0.5, jadi akan dapat 1 kilometer. Untuk yang nombor 2, jarak lulus antara masjid dengan kampung baru ialah 3 sentimeter yang kita ukur di depan. Jadi 3 darab 0.5 kilometer dapat 1.5 kilometer. Dan nombor 3, panjang Sungai Lansat kamu ambil 6 sentimeter darab dengan 0.5 kilometer akan dapat 3 kilometer. Ini adalah caranya. Baik, untuk muka surat 5 ini, dia kata jawab soalan berdasarkan peta ini. Okey, nyatakan jarak mengikut jalan raya dari rumah Alia ke sekolah mengikut laluan berikut. Okey, rumah Alia di sini. Okey, dia nak pergi ke sekolah sini. Dan di sini dia ada laluan A dan ada laluan B. Okey, jadi pelajar kamu mesti ukur laluan A ni iaitu dari rumah Ali sampai ke simpang jalan sini dan ukur lagi sampai simpang jalan sini dan ukur lagi sambung sampai ke sekolah. Tengok laluan A ni berapa sentimeter. Okey? Berapa sentimeter dan tulis di sini. Saya berharap pelajar ukur ya. Cikgu dapat 5.4 cm. Okey, dan macam mana kita nak dapat jarak sebenar? Maka kita mesti lihat skalanya. Okey, skalanya sekali lagi, dia ialah bagi kamu pecahan wakiran. Jadi, kita move ke depan berapa langkah? 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi titik perpuluhannya di belakang 1. Jadi maksudnya ialah 1 sentimeter mewakili 1 kilometer untuk skala pecahan wakilan ini. Jadi kita ambil 5.4 ini darab dengan 1 kilometer. Jadi kita juga dapat 5.4 kilometer. Ini jarak sebenarnya. Okey, lepas tu pelajar mesti ukurkan lagi untuk laluan B. Iaitu dari sini ukur sampai sini, lagi sambung sampai sekolah sini. Tengok berapa sentimeter. Guna benang ya kerana kamu lihat jaraknya adalah dalam bentuk melengkung. Jadi cikgu dapat 5 sentimeter. Jadi jarak sebenarnya 5 kilometer kerana darab dengan 1 ini. Baik, dan berdasarkan maklumat di A, iaitu maklumat yang ini, jalan manakah yang perlu dipilih oleh Alia untuk ke sekolah? Dia tanya kamu, jalan mana? A ke atau B? Dan jelaskan jawapan. Jika kamu pilih A, kamu mesti berikan jawapan kamu sebab anda. B, jika pilih B juga mesti jelaskan. Jadi, kamu lihat B lebih dekat kan? Jadi, cikgu tulis laluan B. Mengapa? Ini kerana laluan B merupakan laluan yang paling dekat, iaitu 5 km berbanding dengan 5.4 km. Mesti berikan sebabnya. Baiklah, seterusnya kita lihat C. Alia mengambil masa 15 minit ke sekolah dengan menaiki kereta. John mengambil masa 25 minit dengan menaiki bas. Adri mengambil masa 30 minit ke sekolah dengan menaiki basikal. Dan sekiranya mereka perlu sampai ke sekolah tepat jam 7.30 pagi. Jadi pukul berapakah mereka perlu bertolak dari rumah?
Kata kunci, dia kata mereka semua mesti sampai ke sekolah pada 7:30 pagi. Jadi kita nak kira sekarang Alia dia patut bertolak dari rumah pada pukul berapa. Jadi kamu ambil 7:30 ini, tolak 15 minit. Okey? Tolak 15 minit. Jadi Alia dia patut bertolak dari rumah pada pukul 7:15 pagi. Jika John tadi kata ialah dia perlu guna 25 minit kan? Jadi kita ambil 7:30 tolak 25 minit. Jadi John akan perlu bertolak dari rumah pada 7:05 pagi. Macam mana dengan Adri? Adri dia mengambil masa 30 minit. Jadi kita perlu ambil 7:30 pagi tolak 30 minit. Jadi dapat 7 pagi. Adri patut bertolak dari rumah pada 7 pagi. Cikgu berharap kamu faham dan boleh cuba buat. Baiklah, seterusnya, sekiranya tambang bas ialah RM1 per kilometer, berapakah jarak relatif dari rumah Siti ke masjid? Jadi langkah pertama, pelajar kamu perlu buat ialah kamu perlu lihat mananya rumah Siti. Okey, cikgu besarkan supaya kamu nampak ya. Rumah Siti di sini. Betul tak? Dan masjid di mana? Masjid di sini. Okey? Jadi sekarang dia nak kamu buat apa? Dia nak kamu kira jarak relatif rumah Siti ke masjid. Jadi, yang pertama sekali sebelum kira tambang bas, pelajar mesti tahu dia berapa kilometer dulu. Dari rumah Siti ke masjid ialah berapa kilometer. Okey, jadi pelajar kamu boleh ukurlah. Kamu boleh ukurkan. Yang cikgu dapat itu ialah 2.3 cm. Okey, 2.3 cm. Jadi selepas dapat 2.3 cm, okey, cikgu perlu darab dengan RM1 ini untuk dapatkan tambang dia. Kerana dia sini dia kata RM1 per kilometer. Jika 2.3 cm, kita darab dengan 1 kilometer sini, jadi 2.3 kilometer. Betul tak? Jadi 2.3 kilometer darab dengan RM1, jadi akan dapat RM2.30. Okey? Dan dari rumah Siti ke kilang, sama juga pelajar kamu mesti ukurkan dari rumah Siti sini. Cikgu padamkan dulu. Okey, supaya kamu nampak jelas sikit. Okey, jadi kamu juga perlu ukurkan dari rumah Siti sini, ukur jalan raya sampai ke kilang. Sorry ikut jalan raya sampai ke kilang tengok berapa sentimeter. Dapat berapa sentimeter? Darab dengan 1 ini dapat kilometer. Jadi cikgu dapat di sini ialah 4.9 kilometer. Saya darab dengan RM1, jadi dapat RM4.90. Dan dari rumah Siti ke rumah Siva, pelajar juga ialah ukurlah rumah Siva di mana. Rumah Siva di sini, betul tak? Jadi pelajar mesti ukurkan. Ini jarak jauh sikit. Mesti ukurkan dari rumah Siti. Okey, ikut jalan raya ya. Macam ni. Ukur sampai rumah Siva. Kamu lihat sini ialah berapa sentimeter. Dapat sentimeter mesti darab dengan skala dapat kilometer. Barulah kamu darab dengan RM1. Jadi kamu akan dapat RM5.40. Okey, kerana kamu akan dapat 5.4 cm. Pelajar boleh cuba ukur, okey? Cuba ukur tengok dapat tak jawapan cikgu. Okey,
Jika skala peta ditukar kepada, sekarang dia tukar skala pula, mesti guna skala ni, tak boleh guna skala yang terdapat dalam peta. Ini pecahan wakilan. Jadi kita tukar lagi kepada kilometer. Okey, 1, move 5, 2, 3, 4, 5. Titik perpuluhan terletak di belakang 2. Jadi maksudnya ialah 1 sentimeter ialah 2 kilometer, mewakili 2 kilometer. Jadi sekarang nak tentukan jarak sebenar. Jadi yang pertama dia nak kamu ukur Sungai Setia. Jadi pelajar juga ukurlah Sungai Setia ni. Okey? Ukur panjang Sungai Setia ni. Okey? Ukur panjang Sungai Setia. Kamu akan dapat panjangnya ialah 5.5 sentimeter. Pelajar cuba ukur ya. Kamu akan dapat 5.5 sentimeter. Jadi lepas tu darab dengan 2. Jadi akan dapat 11 kilometer jarak sebenarnya. Dan 2 ialah pejabat pos ke kilang. Okey, jika pejabat pos ke kilang, nanti sekejap. Okey. Jika pejabat pos ke kilang, kita carikan sorry ya. Okey. Jika pejabat pos, ini pejabat pos kan? Kilang mana? Kilang sini. Jadi pelajar kamu mesti ukur pejabat pos sini, ukur. Okey, ukur macam ni. Okey. Dan sampai ke kilang. Okey, kamu ukur tengok berapa. Setelah cikgu ukur ialah dia dapat 5.1. Okey, 5.1. Jadi 5.1 saya darab dengan 2. Jadi saya dapat 10.2 kilometer. Okey, 10.2 kilometer. Okey, dan simpang 4 kampung alam dari Kampung Baru. Simpang 4 maksudnya yang ini itu panggil simpang 4. Okey, ini simpang 4. Okey, jadi kita cuba lihat simpang 4 Kampung Alam. Okey, padamkan dulu. Jika tidak kamu pening. Jadi semasa kamu nak lukis, nak contoh kamu guna pensel supaya senang untuk padam. Okey, jadi dia kata simpang 4 Kampung Alam. Jadi inilah simpang 4 dia. Okey, dari Pekanbaru. Mananya Pekanbaru? Pekanbaru di sini. Okey, jadi kamu mesti ukurlah dia panjang sikit. Ukur dari sini. Belok dan lagi jalan. Ukur semua ini. Gunakan benang. Okey, sampai simpang 4 berhenti. Kerana dia kata simpang 4 kan. Jadi kamu lihat ini berapa sentimeter. Yang cikgu dapat dia ialah 6.7 sentimeter. Cikgu ukur dia dapat 6.7 sentimeter. Jadi 4.7 sentimeter darab dengan 2 kilometer. So dapat 13.4 kilometer. Baiklah, itu sahaja untuk bab 1. Jadi selamat mencuba semua pelajar. Cikgu berharap kamu semua ialah cuba buat. Okey, kamu cuba menjawab. Jangan hanya salin jawapan cikgu. Baiklah, kita jumpa lagi pada bab yang seterusnya.